Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Miss Faiza. Hari ini saya akan membuat pembentangan. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya, Nur Fazila binti Muhammad Taib. Oke, hari ini saya akan membentangkan tugasan individu edisi 330 berkaitan dengan amalan yang bersesuaian bagi kanak-kanak yang berumur 3 hingga 4 tahun dalam penjagaan, yaitu dalam topik 6. Oke, sekarang kita masuk kepada pengenalan EBP. Apa itu EBP? Oke, kita boleh lihat di sini. EBP adalah amalan bersesuaian perkembangan. Oke, pengenalan EBP juga termasuk kepada melalui Akta Pindaan Pendidikan 1996 melalui Persilat 1995. Dia berkata amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak, menyatakan bahwa EBP ini memainkan peranan penting dalam mempengaruhi mutu dan mencerminkan persekitaran semasa cara hidup kanak-kanak. Oke, seterusnya kita akan masuk kepada amalan yang bersesuaian bagi kanak-kanak berumur 3 hingga 4 tahun dalam penjagaan. Oke, pertama adalah perkembangan secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkara ini adalah usaha memperkembangkan potensi kanak-kanak. Kita boleh lihat di sini. Usaha ini bermatlamat untuk melahirkan kanak-kanak yang berilmu secara menyeluruh. Kita juga dapat terapkan elemen penting pendidikan, yaitu insan berilmu. Oke, kita boleh lihat melalui usaha yang dilakukan secara tidak langsung, elemen-elemen penting yang ingin diwujudkan dapat direalisasikan untuk mengejar matlamat yang dinyatakan sebentar tadi. Oke, kita masuk kepada yang kedua, yaitu pembelajaran yang menggembirakan. Kita boleh lihat di sini. Pembelajaran yang menggembirakan suatu pelajaran yang merangsang dan dapat menarik minat kanak-kanak untuk mengikuti proses PNP secara baik. Di sini kita boleh lihat perkara ini juga dipengaruhi oleh persekitaran yang kondusif dan responsif. Di sini kita boleh tahu suasana yang selesa akan dapat merangsang pembelajaran yang baik. Oke, kita masuk kepada yang ketiga, amalan yang ketiga, yaitu pengalaman pengajaran yang bermakna. Oke, kita boleh tahu pengalaman itu adalah pengalaman yang merangsang dan meningkatkan perkembangan kanak-kanak. Ia termasuk dengan pengalaman yang bermakna yang boleh memberi impact kepada pengalaman pengajaran yang bermakna. Juga kita boleh mengambil kira ciri-ciri profesionalisme guru prasekolah. Melalui perkara tersebut kita boleh lihat hasil pembelajaran kanak-kanak yang bermakna sesuai dengan matlamat. Oke, seterusnya kita sambung kepada amalan pendidikan sepanjang hayat, yaitu yang keempat. Oke, amalan pendidikan sepanjang hayat ini kita boleh lihat di sini. Amalan ini fokus kepada kepahaman dan proses pengajaran. Ia juga fokus kepada konsep pembelajaran berterusan guna pakai. Di dalam sebuah bilik darjah mereka akan menggunakan konsep ini untuk memastikan bahwa ilmu yang diberi berhasil dan boleh digunakan pakai oleh kanak-kanak. Seterusnya mereka juga akan terdedah dengan perkembangan dunia semasa tanpa sebarang keraguan karena mereka mempunyai kemampuan menyeluruh. Oke, seterusnya kita masuk kepada kecekapan berbahasa dan berkomunikasi, yaitu amalan yang kelima. Oke, kita boleh lihat di sini. Kecekapan tersebut masuk kepada perkembangan bahasa adalah perkara asas yang menyokong kemahiran membaca dan menulis kanak-kanak. Kita boleh lihat di sini melalui komunikasi mereka melalui kecekapan berbahasa dan berkomunikasi juga kita boleh lihat mereka harus digalakkan dari bangku sekolah lagi, karena satu prinsip utama atau elemen penting dalam menyokong keberhasilan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak adalah kemahiran berbahasa dan berkomunikasi. Di situ kita boleh lihat melalui keberhasilan ini segala proses berkaitan dengan bilik darjah dapat dilaksanakan dengan seimbang dan efektif. Oke, seterusnya kita masuk kepada amalan berpikir. Oke, kita boleh lihat amalan berpikir ini melibatkan pelaksanaan di dalam bilik darjah, karena segala aktiviti di dalam bilik darjah adalah melibatkan aktiviti yang perlu berpikir. Di sini guru perlu ketengahkan semasa proses pengajaran pembelajaran. Hal ini karena komunikasi
dengan guru sangat penting untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu berhasil. Melalui perkara ini juga boleh dilakukan melalui soal jawab atau aktiviti perkumpulan. Oke, seterusnya kita masuk kepada amalan yang ketujuh, itu amalan berakhlak mulia. Kita boleh terapkan dari bangku sekolah, yaitu melalui disiplin diri. Disiplin diri termasuk kepada menghormati orang sekeliling seperti rakan, guru, pendidik, maupun masyarakat. Kita boleh lihat sekolah adalah rumah kedua kepada kanak-kanak dan sebagai medan untuk melahirkan kanak-kanak yang berakhlak mulia. Melaluinya, kita boleh aplikasikannya sejak awal usia lagi untuk menerapkannya kepada proses pembelajaran yang lebih mendalam lagi atau peringkat seterusnya. Oke, seterusnya kita masuk kepada amalan yang ke-8, yaitu amalan berkeyakinan, cepat dan cerdas. Oke, kita boleh lihat anak-anak yang cerdas adalah anak-anak yang sehat. Mereka akan berkeyakinan dan berpersonaliti positif. Tahap kecerdasan yang baik juga boleh membawa kerja hasil pembelajaran yang baik. Oke, kita boleh lihat hasil pembelajaran yang baik ialah proses PDP berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang baik kepada anak-anak. Oke, seterusnya kita masuk kepada amalan yang ke-9, yaitu amalan yang terakhir, yaitu kreatif, imajinatif, dan ekspresif. Seperti yang kita tahu, kreatif seperti yang kita tahu, semua elemen ini adalah satu kebolehan kanak-kanak dalam semua perkara. Seperti kreatif, mereka akan lebih mahir dalam berseni. Khususnya imajinatif, mereka akan melakukan perkara yang unik di luar ekspektasi, tetapi perkara itu membawa ke arah positif. Seterusnya ekspresif. Ekspresif melihat kepada ekspresif. Ekspresif adalah kanak-kanak boleh ketahui kepada kanak-kanak yang mahir dalam berbahasa. Kanak-kanak ekspresif, penguasaan bahasa mereka adalah baik. Mereka juga boleh mengaplikasikan bahasa dalam pembelajaran. Kanak-kanak yang ekspresif akan mengenali bahasa sesuai dengan peningkatan umur mereka. Oke, seterusnya kita masuk kepada kesimpulan. Secara kesimpulannya dalam tugasan ini, EBP itu dianggap sebagai fondasi profesional guru untuk mencapai matlamat ini. Seterusnya, untuk merealisasikan matlamat ini, pihak berwajib bijaksana terhadap tindakan dan usaha mereka untuk melahirkan dan mencipta sebuah pendidikan yang bermutu, melahirkan kanak-kanak yang mempunyai perkembangan secara menyeluruh. Seterusnya, melalui amalan ini, segala perkara berkaitan pendidikan perlu diaplikasikan kepada kanak-kanak supaya mereka lebih berkembang dan sesuai dengan matlamat pendidikan. Sekian dan terima kasih. Itu adalah hasil dari pembentangan saya, yaitu tugasan individu KDC 330, yaitu amalan persesuaian kanak-kanak berumur 3 hingga 4 tahun dalam penjagaan. Sekian, terima kasih.